hari ini ialah tajuk lulu hawa. Sebelum kita belajar tentang lulu hawa, mari kita ketahui apa itu lulu hawa. Lulu hawa ialah proses pemecahan, penyepaian, dan perebutan batuan yang berlaku secara in situ. Untuk tajuk lulu hawa, kita akan ada 5 tajuk kecil, yaitu yang pertama ialah jenis-jenis lulu hawa. Yang kedua ialah proses lulu hawa fizikal. Ketiga, kita akan belajar tentang proses lulu hawa kimia. Dan yang keempat, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi lulu hawa. Dan yang terakhir, kita akan belajar kesan lulu hawa. Lulu hawa ada 3 jenis, yaitu yang pertama dikenali sebagai lulu hawa fizikal atau juga dikenali sebagai lulu hawa mekanikal. Yang kedua ialah lulu hawa kimia. Dan yang terakhir ialah lulu hawa biologi. Sebelum kita ke proses lulu hawa, mari kita kenali apa yang dimaksudkan dengan lulu hawa fizikal atau lulu hawa mekanikal. Lulu hawa fizikal ialah proses pemecahan atau penyepaian batuan kepada saiz yang lebih kecil yang berlaku secara in situ. Manakala untuk lulu hawa kimia ialah proses perebutan dan penguraian akibat tindak balas mineral batuan dengan air, asid, ion atau larutan yang berlaku secara in situ. Dan lulu hawa biologi pula ialah proses penyepaian atau pemecahan batuan kepada saiz lebih kecil akibat tindakan organisma seperti tumbuhan dan binatang. Kita sudah mengenali 3 jenis lulu hawa. Sekarang kita akan teruskan pembelajaran kita dengan mengetahui 5 proses dalam lulu hawa kimia. 5 proses tersebut, yang pertama ialah proses larutan. Proses larutan ini berlaku apabila air hujan melarutkan mineral batuan seperti gipsum dan kalsium. Kesannya, mineral dalam batuan akan terurai. Proses yang kedua ialah proses pengkarbonan. Proses pengkarbonan berlaku apabila air hujan bertindak balas dengan karbon dioksida membentuk hujan asid. Kesannya, hujan asid akan menguraikan kalsium karbonat, yaitu batu kapur, dan menghasilkan gua batu kapur. Proses lulu hawa kimia yang ketiga ialah proses hidrolisis. Proses hidrolisis ialah air hujan yang mengandungi ion hidrogen akan menukar seluruh mineral batuan kepada bentuk baru. Kesannya, tindak balas hidrolisis menghasilkan tanah liat atau tanah kaolin. Proses yang keempat dalam proses lulu hawa kimia ialah proses penghidratan atau juga dikenali sebagai proses hidrasi. Proses hidrasi ini berlaku apabila air hujan menyebabkan mineral batuan mengalami tegangan. Kesannya, batu hematit yang berwarna merah akan bertukar menjadi limonit warna kuning. Proses yang terakhir ialah proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ini berlaku akibat tindak balas gas oksigen dengan kandungan mineral batuan seperti ferrum atau juga dipanggil sebagai besi. Tindak balas ini menyebabkan batuan akan teroksida. Kesannya, batu akan menjadi reput dan bertukar warna dari kehitam-hitaman ke kemerah-merahan. Seterusnya kita akan belajar proses-proses lulu hawa fizikal. Seperti proses lulu hawa kimia, proses lulu hawa fizikal juga mempunyai 5 proses. Yang pertama ialah proses basa kering. Proses basa kering ini berlaku
giat di kawasan tropika lembap, di mana semasa hujan, batu akan basah dan mengembang. Semasa panas, batu yang basah tadi akan kering dan mengecut. Proses basah kering yang berterusan akan memecahkan batuan. Proses luluh hawa fizikal yang kedua ialah proses penghabluran garam. Proses penghabluran garam giat berlaku di kawasan gurun. Terik matahari di kawasan gurun menyebabkan air disejat sehingga ke dalam tanah. Semasa air tersejat, garam yang terdapat di dalam air akan ditinggalkan di atas permukaan bumi, termasuklah di celah rekahan batuan. Penumpukan garam yang banyak di atas rekahan batuan menyebabkan batu akan pecah. Proses yang ketiga ialah proses tindakan ibun atau tindakan frost. Tindakan ibun giat berlaku di kawasan 4 musim. Semasa musim panas, air hujan bertakung di celah-celah batu. Apabila musim panas bertukar menjadi musim sejuk, air dalam rekahan batu bertukar menjadi pepejal dan mengembang. Kesannya, rekahan batuan akan bertambah besar. Proses keempat dalam luluh hawa fizikal ialah proses pelepasan tekanan. Proses pelepasan tekanan ini berlaku apabila batuan di bawah permukaan bumi mengalami tekanan. Proses hakisan yang berlaku di atas permukaan bumi pula menyebabkan permukaan batu yang tertanam di dalam tanah akan terdedah. Kesannya, batu yang terdedah akan melepaskan tekanan dan menyebabkan batu pecah. Proses yang kelima ialah proses kembang kecut. Proses kembang kecut ini berlaku pada waktu siang. Batuan akan mengembang. Manakala pada waktu malam, batuan akan menjadi sejuk dan mengecut. Proses yang berterusan menyebabkan batuan akan pecah. Itulah tadi 5 proses luluh hawa fizikal. Seterusnya, kita akan belajar faktor-faktor yang menyebabkan luluh hawa berlaku. Luluh hawa berlaku sama ada fisikal, kimia, atau biologi, berlaku disebabkan oleh 7 faktor utama. Faktor yang pertama ialah faktor hujan. Faktor hujan, terutama di kawasan khatulistiwa yang menerima hujan yang banyak, yaitu sekitar 2.000 mm hingga 3.000 mm setahun, menggalakkan luluh hawa kimia berlaku. Faktor kedua ialah faktor suhu. Kawasan gurun dan tropika lembap menerima bahangan matahari sepanjang tahun. Faktor ini menggalakkan berlakunya luluh hawa fizikal. Faktor yang ketiga ialah faktor tumbuhan. Tumbuhan yang mati membekalkan asid humik dan asid fulvik yang menggalakkan luluh hawa kimia giat berlaku. Akar tumbuhan pula yang membesar di celah-celah batu akan memecahkan batuan. Faktor yang keempat ialah faktor mikroorganisma. Organisma seperti cacing dan tikus akan menggali lubang di dalam tanah, menyebabkan air hujan meresap ke dalam tanah. Bakteria pula mempercepatkan pembentukan humus. Faktor yang kelima ialah faktor batuan. Jenis batuan seperti batu kapur dan dolomit yang lembut sangat mudah terluluh hawa. Rekahan batuan juga menyebabkan luluh hawa kimia dan fisikal mudah berlaku. Faktor keenam ialah faktor relief dan faktor aspek. Kawasan cerun landai lebih mudah berlaku luluh hawa kerana air mudah meresap ke dalam tanah. Luluh hawa juga giat berlaku di kawasan yang menghadap matahari. Faktor yang terakhir ialah faktor aktiviti manusia.
aktiviti manusia seperti aktiviti pertanian dan aktiviti pembalakan menyumbang kepada berlakunya lulu hawa. Bahagian seterusnya yang kita akan belajar ialah kesan lulu hawa. Kesan lulu hawa akan menyebabkan terbentuknya 6 bentuk muka bumi. Yang pertama ialah pembentukan Greek dan Clean. Greek dan Clean ini terbentuk akibat proses larutan. Proses larutan yaitu air hujan menyebabkan kalsium karbonat akan larut dan membentuk juram dan lurah Greek yang dalam. Kesan kedua ialah pembentukan pandang darat karst. Pandang darat karst ini terbentuk melalui proses larutan dan perkarbonan yang menghasilkan gua, sungai bawah tanah, dan tiang kalsit. Kesan lulu hawa yang ketiga ialah pembentukan tanah liat. Proses hidrolisis menghasilkan tanah liat. Seterusnya, kesan lulu hawa yang keempat ialah pembentukan tanah laterit. Tanah laterit terhasil akibat proses pengoksidaan tanah. Pembentukan regolit juga adalah salah satu kesan lulu hawa. Proses lulu hawa fizikal menghasilkan regolit yang tebal. Dan yang terakhir ialah pembentukan tors. Tors atau bukit sisa terhasil akibat proses larutan. Seterusnya kita akan bincangkan potensi-potensi soalan yang mungkin disoal dalam bahagian ini. Contoh soalan yang pertama ialah jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya lulu hawa. 12 markah. Jika soalan 12 markah, kita sepatutnya memberikan sekurang-kurangnya 6 fakta. Cadangan jawapan yang pertama, faktornya ialah hujan. Faktor yang kedua ialah suhu. Faktor yang ketiga ialah tumbuhan. Faktor yang keempat ialah makroorganisma. Kelima, relief dan aspek. Dan faktor yang terakhir ialah faktor batuan. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua soalannya ialah bagaimanakah lulu hawa kimia berlaku? 12 markah. Untuk soalan ini, setiap satu isi akan ada 3 markah. Satu isi perlu ada fakta, ada proses, dan ada kesan. Contoh fakta pertama ialah proses larutan. Air hujan melarutkan mineral batuan seperti kalsium karbonat, batu kapur. Kesannya terbentuk pandang darat karst. Jika ketiga-tiga bahagian betul, pelajar akan mendapat 3 markah. Begitulah seterusnya, di mana-mana 4 isi dapat 3 markah bersamaan dengan 12 markah. Contoh yang ketiga, bincangkan kesan lulu hawa terhadap alam sekitar manusia. Soalan ini 13 markah. Oke, apa yang perlu pelajar jawab? Ada 2 bahagian yang perlu pelajar ambil perhatian, yaitu yang pertama ialah kesan lulu hawa. Kesan lulu hawa ini akan menjadi fakta, manakala alam sekitar manusia akan menjadi huraian. Dan untuk pengetahuan pelajar, fakta hendaklah tidak berulang. Tetapi huraian boleh berulang. Oleh itu, cadangan jawapan untuk fakta ialah pembentukan Greek. Kesan lulu hawa ialah pembentukan Greek, pembentukan gua batu kapur, pembentukan tanah liat, pembentukan tanah laterit, pembentukan tors, dan pembentukan regolit. Mana-mana 6 isi darab 2 markah
akan membawa 12 markah. 1 markah untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan, pelajar dikehendaki menyimpulkan keseluruhan jawapan. Sekian, terima kasih. Itu saja topik pembelajaran kita pada hari ini.